Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat-sahabat saya, Al-Fadil Ustaz Abdul Raub Abdullah, sahabat-sahabat saya, Saudara Rana, Sir Rana, Madam Suhada, kemudiannya Tuan Haji Husin, Tuan Haji Ibrahim, dalam kalangan ESKO, Pertubuhan Kebajikan Mualaf India Melaka. Saudara dan saudari, saya terlebih dahulu merafatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berada dalam satu keadaan istiqamah, khususnya dalam Islam, dan kita lestari menghormati ketamadunan pelbagai rumpun bangsa. Saudara dan saudari, NGO ini diwujudkan pada asalnya untuk membuka pemikiran, minda, mata, hati, disebut juga memaklumkan kepada pihak Yang Pertuan Agong, Majlis Raja Melayu, Sultan dan Raja yang menjaga hal ehwal agama Islam negeri berkaitan dengan asnaf dan khususnya mualaf. Kita bukan hanya memfokuskan mualaf India, walaupun pada hakikatnya tujuannya adalah untuk menjaga etnisiti ataupun komuniti India. Namun sebelum wujudnya PKMIM, kita telah mewujudkan Pertubuhan Mualaf se-Malaysia. Saya bersama Al-Fadil Ustaz Raub dan beberapa rakan-rakan di peringkat kebangsaan telah mewujudkan NGO itu untuk membuka mata, hati dan memberi pandangan idealisme kepada Yang Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, Perdana Menteri dan juga kepada kepimpinan kerajaan negeri, Menteri Besar dan Ketua Menteri di Malaysia berkaitan dengan kebajikan mualaf se-Malaysia, satu Malaysia. Namun oleh kerana kekangan, gangguan, kacau ganggu, hasad, dengki, iri hati, khianat dan sebagainya, maka NGO itu telah diberhentikan dan kami fokus kepada PKMIM. Melalui PKMIM, kami juga telah mengangkat perkara yang sama kepada Yang Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, kepada Ketua Menteri, Menteri Besar, agensi-agensi seperti Jabatan Agama Islam, JAKIM, kepada Majlis Agama Islam, Pusat Zakat dan sebagainya, untuk memperkasakan mualaf se-Malaysia. Mualaf India masuk Islam, Cina masuk Islam, Kristian masuk Islam, siapa saja. Pelbagai pandangan, cadangan, saranan telah dimajukan seperti mana yang saya highlightkan. Dan saya yakin dan percaya segala asrat ini telah saya angkat dan majukan kepada pihak Yang Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Ketua Menteri-Menteri Besar, agensi-agensi agama berkaitan. Akhirnya tuan-tuan sedar atau tidak, tuan-tuan tahu atau tidak, memang telah ada pelbagai perubahan dilakukan daripada kepimpinan Pakatan Harapan, iaitu Tun Mahathir Mohamad sebagai pengurusi Perkim atau penasihat Perkim, Perdana Menteri pada ketika itu termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, termasuk Yang Pertuan Agong yang ada sekarang. Pelbagai cadangan yang diangkat dimajukan kepada Sri Paduka Baginda, Tuanku Sultan, Perdana Menteri, termasuk mewujudkan pusat latihan di Kelantan dan di Kuala Lumpur, dan saranan itu telah saya sajikan dan segerakan, telah dilakukan oleh Tun Mahathir pada Pakatan Harapan. Dan sekarang ini pelbagai kemudahan-kemudahan diberikan, termasuk pembiayaan pelajaran pendidikan, bantuan beasiswa untuk mualaf dan sebagainya. Dan saya juga memperjuangkan ahli majlis, salah seorang mualaf dilantik sebagai ahli majlis. Perkara ini pun telah diangkat dan sedang diperhalusi, dan insya-Allah kita doakan supaya perkara itu menjadi realiti.
Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan seorang yang mencari nama, pengaruh, kedudukan. Tetapi saya dikurniakan akal, mindah, satu kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus berjuang untuk semua mualaf. Saya bukan profesor, bukan doktor, bukan pendakwah terkenal seperti mukanya disebar-sebarkan ataupun satu kumpulan pendakwah-pendakwah yang dikatakan pendakwah hebat di Malaysia dan digezet-gezetkan dalam grup sana dan grup sini, dan senarai muka mereka diletakkan dan diucapkan tanya. Saya bukan salah seorang daripada mereka. Dan saya tak pernah kejah begitu, tak pernah mahu muka saya diletakkan di kalangan pendakwah terkenal di kalangan mualaf dan disebarluaskan dan mengharapkan perkara itu, tidak. Cumanya saya mahukan suara saya diterima, didokongi, seterusnya Yang Bertuan Agong dalam Majlis Raja-Raja Melayu memberi manfaat kepada semua mualaf seluruh Malaysia, walaupun saya tak pernah didendang, tak pernah diangkat, tak pernah dikenali. Ya, ramai profesor, ramai doktor, ramai mualaf yang terkenal dapat anugerah peringkat kebangsaan dan sebagainya, sentiasa dijadikan penasihat sana sini, sentiasa didendang. Tapi selalu saya tanya, dalam diberi anugerah, didendang, diberikan pengaruh dan kedudukan, apakah yang telah mereka lakukan kepada mualaf se-Malaysia dan sistem mualaf dan kebajikan mualaf? Saya yakin dan percaya suara saya, idealisme saya, pandangan saya kadang-kala digeruni, kadang-kala diresahkan ataupun dikhawatiri oleh beberapa pihak dalam sistem atau luar sistem. Kerana cara saya memperjuangkan hak kebajikan mualaf ini seakan-akan saya mahu mencari pelbagai keistimewaan, kelebihan dalam memperkasakan mualaf dan juga memberi pandangan yang bernas kepada pihak-pihak kerajaan, khususnya Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu dan pusat tanggungjawab, yang mana ada setengah pihak dia melihat perkara ini sebagai mengancam kedudukan mereka dan juga sistem mereka. Yang ini bukan al-fitnatullah syada minhat, tapi saya dengar sendiri daripada setengah pihak yang saya berbual, dia bukan mualaf, tetapi apabila mereka bercakap dengan saya, mereka selalu bertanya saya, apakah yang kamu mahu sangat perjuangkan untuk mualaf? Apa keistimewaan mualaf? Apa sangat mualaf ini yang sampai kamu mahu mereka diberi hak ini, hak itu? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menjadi pejuang, kita memiliki jiwa pejuang dan kita tahu bagaimana sistem itu tidak diperkasakan ataupun gagal diperkasakan, tidak ada blueprint, dasawarsa ataupun disebut strategi, maka kita yang daripada luar sistem berkaitan mempunyai idealisme yang sangat banyak dan kita tahu bagaimana untuk mencorakkan dan memperkasakan mualaf dalam Malaysia. Ya, maka walaupun kita bukan profesor, bukan pendakwah terkenal, bukan seorang yang keluar TV selalu atau surat khabar ataupun diberikan liputan anugerah di peringkat kebangsaan, tokoh mualaf kebangsaan nasional, tokoh mualaf negeri dan sebagainya, tetapi saya mempunyai pelbagai dasawarsa dan perjuangan untuk memastikan bagaimana mualaf ini mampu diangkat martabatnya, diangkat darjatnya, dipastikan mereka tidak murtad keluar Islam ataupun mereka tertekan ataupun mereka tidak ketagih dengan bantuan sampai tidak mahu bekerja, sampai mengharapkan bantuan itu sebagai satu candu atau ketagihan dadah, ya. Jadi bagi saya, mereka yang sangat susah, benar-benar susah, mereka yang benar-benar sakit, mereka yang benar-benar tidak ada ilmu dan sebagainya, memang wajib dibantu melalui pusat zakat dan juga Baitul Mal. Yang itu tidak ada kompromi sebab kita memang ada peruntukan asnaf dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang melihat bantuan Jabatan Agama Majlis Agama sebagai candu ini, maka mereka itu perlu ditarbiah, ditazkirah, dibimbing, diubah paradigmnya, pemikirannya. Jadi bagaimana saudara? Sebab itulah saya selalu kata, beri saya peluang untuk berceramah, berdakwah, memanggil mereka dan memberi penerangan, beri saya platform, beri saya ruang, kumpulkan mualaf-mualaf yang dilihat sebagai mualaf yang mungkin dalam keadaan mereka boleh bekerja, mereka boleh ikhtiar, tapi mereka tidak mahu dan mereka menggunakan pelbagai disebut manipulasi untuk mereka dapatkan bantuan, dan bantuan itu sebagai candu, ya. Jadi kalau ada segelintir begitu, maka kumpulkan mereka untuk saya
buka pemikiran mereka. Di samping itu, kita mestilah sebagai pusat tanggungjawab atau ketua jabatan atau agensi-agensi berkaitan dengan agama Islam ini melatih, mendidik dan membimbing khususnya melalui kursus kemahiran menjahit, kursus kemahiran usahawan entrepreneur, kursus katakan penyediaan makanan dan minuman, kursus untuk mereka memulakan satu agenda perniagaan secara kecil-kecilan, IKS dan sebagainya. Ini adalah penting agenda-agenda ini dilakukan supaya mualaf-mualaf yang dilihat sebagai candu tadi boleh mandiri atau berdikari atau berdiri atas kaki sendiri. Saudara dan saudari, saya juga mencadangkan kepada kerajaan Malaysia supaya institusi mualaf Malaysia diwujudkan di Kuala Lumpur atau Putrajaya, di mana struktur bangunannya itu daripada tingkat 10 ke mungkin 1 hingga 10. Pegawainya, ketua jabatannya adalah mualaf yang cendekiawan, profesor atau doktor ataupun yang ada PhD dan sebagainya, ijazah. Dan mereka bahagian kaunseling adalah mualaf juga. Mereka yang memegang jawatan bahagian perkadiran dakwah mualaf juga di kalangan mualaf. Mereka yang kerja kerani di kalangan mualaf. Mereka yang kerja pentadbiran sebagai mualaf. Mereka yang membawa van driver pemualaf dan sebagainya. Jadi struktur pentadbiran itu semuanya 100% mualaf yang diberi pendidikan yang ada kelulusan. Saudara, di negara luar seperti Saudi Arabia, seperti Tehran, seperti mungkin Kuwait, seperti negara-negara Islam yang terkemuka, Afghanistan, Pakistan, mereka akan kagum dengan Malaysia kerana Malaysia memiliki satu institusi mualaf ulung negara. Cadangan telah diangkat kepada Yang Tengah-Agung Majlis Raja Melayu. Begitu juga di Melaka, saya mencadangkan kepada Datuk Seri Ali Rustam apabila beliau menjadi Ketua Menteri Melaka pada ketika itu. Sekarang juga walaupun dia menjadi TYT, masih lagi saya memberi pandangan. Pandangannya adalah menjadikan institusi mungkin institusi Islam yang menjaga mualaf di negeri saya. Kalau di Johor, dia ada di Johor, Sabah, Sarawak, Kelantan dan Perak. Tapi negeri saya Melaka, dia ada bangunan, dia ada pusat pentadbiran yang menjaga mualaf. Tuan-tuan tahu. Jadi saya cadangkan kepada kerajaan negeri dan kerajaan pusat menjadikan pusat berkaitan sebagai institusi pemerkasaan mualaf Melaka. Di situlah pusat pendidikan, di situlah pusat perniagaan, di situlah pusat dakwah, di situlah pusat kekeluargaan, di situlah pusat perkadiran, di situlah pusat kaunseling, di situlah pusat perancangan strategik. Di situlah cadangan ini telah lama dan berkali-kali saya angkat. Tetapi apakah, siapakah, apakah, bagaimanakah, bilakah, ada question ini, dia kata 4W or 5W 1H, pihak yang akan melaksanakan perkara ini. Sebab banyak pihak melihat kalau kita memperkasakan mualaf, dia memberi kesan kepada satu bangsa lain, satu keturunan lain. Adakah ini cabaran? Adakah mualaf dilayan dan diberi layanan yang sangat-sangat istimewa sehingga mereka akan lebih dominan? Mereka akan lebih menyerlah. Saudara dan saudari, ada lagi satu masalah saya apabila saya memperjuangkan hak mualaf ini adalah setengah pihak mereka rasa tercabar dan mereka rasa saya ini akan mengganggu jawatan mereka ataupun kedudukan mereka atau NGO mereka sendiri. Kedudukan mereka sendiri dalam sistem-sistem yang mereka pegang jawatan. Mereka bimbang. Jadi mereka cubalah ikhtiarkan penjumutan saya. Saya dipandang sepi, saya dinafikan, saya dianaktirikan, saya tidak dipandang relevan dan saya dilihat sebagai tidak perlu ada dalam sistem. Saudara, saya tidak bimbang dan saya tidak mengharapkan apa-apa. Cumanya selalu saya sebut, kalau you have a power, you have the position, you have to make use of that position to make sure that you can come out with your own blueprint to enhance the image and reputation and make sure that we can contribute to the stakeholders. Mualaf. Kalau kita ada jawatan, ada kuasa, ada kedudukan, gunakan kuasa kedudukan itu untuk penambahbaikan. Kalau tak boleh bagi saya ruang, tak nak bagi saya apa-apa kedudukan, tak nak bagi saya peluang, tak nak panggil saya ceramah, tak nak bagi saya apa-apa jawatan, tak apa. Tapi tuan-tuan yang ada jawatan kedudukan dalam organisasi itu, buatlah sesuatu. Buktikan, perjuangkan lebih daripada saya terhadap kebajikan mualaf. Ya. Kalau rasa saya ini tidak relevan dalam sistem tuan-tuan, tuan-tuan yang pegang jawatan, mati besok Allah Ta'ala tanya dunia akhirat.
Apa tuan-tuan buat di samping melihat saya sebagai mengancam sistem, tuan-tuan? Jadi saya